Semua rumah Melayu ni ada rumah ibu. Bercakap pasal seni bina identiti, kalau kita perhatikan rumah-rumah warisan di seluruh Semenanjung dan juga di Sabah, Sarawak ataupun di alam Melayu ini sendirilah, sampai ke Jawa, Sumatera, walaupun ke Kampuja ataupun ke Brunei sendiri. Jadi kalau kita lihat, setiap daerah ataupun wilayah itu mempunyai rumah kediaman, gaya dan perwatakannya berbeza-beza. Namun kalau kita lihat susunan perancangan pelan rumah tu, sebenarnya lebih kurang hampir sama. Susunan perancangan rumah orang Melayu ini lebih kurang sama. Iaitu yang pertamanya rumah ibu. Semua rumah Melayu ni ada rumah ibu. Kemudian dia ada rumah dapur. Jadi rumah orang Melayu yang paling asas dipanggil rumah bujang, iaitu rumah ibu dan rumah dapur. Itu saja. Kemudian dia boleh kembangkan kepada ruang-ruang yang lain, umpamanya rumah ibu, rumah dapur dan ditambah dengan rumah balai. So begitu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita berjalan dari utara Semenanjung ni, di Perlis, Kedah, Perak, kemudian turun lagi ke Selangor, ke Negeri Sembilan, semuanya ke Johor, Terengganu dan Kelantan. Ke semua wilayah ini, semua daerah ini mempunyai gaya dan perwatakan rumah-rumah kediaman yang berbeza, yang membuatkan kita akan kenal. Kita kata, oh, bila kita lihat, oh ini rumah Kedah, ini rumah Perlis, ini rumah Johor, ini rumah Selangor. Inilah yang saya kata sangat menarik bila kita lihat bagaimana orang Melayu terdahulu membina rumah kediaman yang mempunyai berbagai karakter ataupun perwatakan yang seerti dengan tempat kediaman dia. Okey, umpamanya kalau di Perlis kita akan jumpa rumah dipanggil Gajah Menyusu. Daripada rumah ibu dia, bumbung panjang, kemudian satu bumbung lagi rumah dapur dia. Jadi percantuman antara bumbung rumah ibu dengan bumbung rumah dapur itu nampaknya macam kiasan kepada gajah menyusu. Maka orang Melayu namakannya rumah Gajah Menyusu. Okey, kalau pergi dekat Kedah pula, di Kedah rumah ibunya dan rumah dapur dia tidak bercantum, tapi ruang di antara rumah ibu dan rumah dapur itu dipanggil kelek anak ataupun panggil selang. Kalau di Kelantan, rumah ibu dan rumah dapurnya ruang di antaranya dipanggil jemuran, itu tidak berbumbung. Tapi di Kedah, ruang kelek anak ataupun ruang selang itu diletaknya bumbung. Okey. Begitu juga ruang di antara rumah ibu dan rumah balai yang di tepi. Kalau di Kedah biasanya akan dibumbungkan. Berbeza dengan rumah di Kelantan dan Terengganu, di antara rumah ibu dan rumah balai tidak dibumbungkan. Jadi dia membenarkan pengudaraan. Di Kedah, di Perak, rumah dia hampir sama macam yang ada di Kedah. Begitu. Tapi bila kita turun ke Selangor, Selangor ini dihuni oleh masyarakat yang datangnya ramai dari Jawa dan datangnya ramai daripada Sulawesi. Jadi mereka membawa gaya dan perwatakan dari Sulawesi dan dari Jawa untuk rumah apabila mereka mendirikan rumah di Selangor. Okay. Kalau kita perhatikan juga, Selangor dan Negeri Sembilan dia juga mempunyai persamaan. Ramai orang beranggapan orang Negeri Sembilan sama dengan orang Minang di Sumatera, tapi sebenarnya tidak. Rumah di Negeri Sembilan dan rumah orang di Sumatera tidak sama. Melalui kajian yang sudah dibuat, memang tidak sama. Rumah di Negeri Sembilan ada persamaan dengan rumah orang di Selangor dan rumah di Melaka sebenarnya. Okey.
Rumah di Melaka, kalau kita lihat hampir sama dengan orang di Selangor. Mungkin mereka ada mempunyai persamaan dari segi usulnya. Okay. Kalau kita pergi ke selatan lagi, ke Johor. Di Johor dihuni oleh sebahagian besarnya masyarakat yang datang berhijrah dari Jawa dan daripada Sulawesi Selatan. Jadi saya melihat orang Jawa yang berhijrah ke Johor itu, mereka banyaknya mendirikan rumah limas. Jadi macam saya cakap tadi, perancangan rumah limas ini hampir sama macam perancangan rumah di Kedah dan rumah di Perak. Cuma bumbungnya sahaja yang dibuat berbentuk limas.